Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentera kelahiran Taiping yang dihukum tembak mati oleh Jepun. Lieutenant Ibrahim bin Siddiq merupakan anak kelahiran Taiping di Perak. Beliau mula masuk berkhidmat dengan tentera sejak pada tahun 1933 dan beliau memegang nombor badan 12 daripada 25 askar Melayu yang pertama. Begitu juga dengan Lieutenant Arifin bin Sulaiman yang memegang nombor badan 8. Lieutenant Arifin bin Sulaiman juga dilahirkan di Taiping, Perak. Kisah ini diambil dari status cucu kepada Lieutenant Ibrahim bin Siddiq yang bernama Omar Din di laman sosial Facebook. Askar Melayu yang terawal memegang nombor badan 12 iaitu Lieutenant Ibrahim bin Siddiq meninggal dunia bersama-sama sahabat perjuangannya Lieutenant Arifin bin Sulaiman yang memegang nombor badan 8, dan ada lagi 5 pegawai tentera askar Melayu yang turut sama meninggal dunia kerana dikenakan hukuman tembak oleh tentera Jepun di Singapura. Adalah menjadi satu persoalan kenapa perjuangan mereka tidak diwar-warkan seperti Lieutenant Adnan bin Saidi. Sebelum dijalankan hukuman tembak terhadap mereka, mereka dijadikan tawanan perang atas penyerahan kalah oleh tentera British pada 15 Feb 1942. Tentera Jepun memberi peluang kepada mereka semua di dalam tahanan dengan memberi 3 pilihan serta masa selama 14 hari atau 2 minggu untuk berfikir dan membuat keputusan. 3 pilihan tersebut adalah menanggalkan uniform tentera dan pulang ke kampung dan menjadi orang awam biasa, atau pilihan kedua masuk berkhidmat dengan tentera Jepun, atau pilihan yang terakhir masih beruniform dan masih hendak menentang tentera Jepun. Panjang tempoh berfikir dan membuat keputusan yang diberi oleh tentera Jepun selama 2 minggu itu. Mereka semua yang berada di dalam tahanan didera dalam pelbagai jenis dan bentuk dengan teruk. Antaranya adalah didera dengan bentuk fizikal, mental dan sebagainya. Ianya umpama neraka dunia bagi kita rakyat biasa jika kita letakkan diri di tempat mereka yang menghadapi pelbagai bentuk deraan dari tentera Jepun. Hanya orang-orang yang dan tabah sahaja mampu laluinya. Pada awal pagi 28 Feb 1942, kesemua tahanan dibawa ke kawasan lapang untuk mendengar keputusan terhadap pilihan yang diberi. Apa yang mengejutkan dan menaikkan rasa marah tentera Jepun adalah apabila kesemua 7 pegawai askar Melayu yang ditahan sebulat suara memilih pilihan ketiga, iaitu masih beruniform dan masih hendak menentang tentera Jepun. Lantas selepas itu, tentera Jepun mengarahkan mereka dan beberapa orang awam yang lain untuk menggali kubur sendiri sebelum hukuman tembak dijalankan. Pada lewat petang hari yang sama, mereka diarah berbaris membelakangkan tentera Jepun untuk bersiap sedia menjadi tembok untuk tembakan dari tentera Jepun. Hukuman tembak oleh tentera Jepun tidak dapat dielakkan lagi. Tidak dapat juga kita semua menggambarkan perasaan mereka yang sedang berbaris menanti badan ditembusi peluru Jepun dari arah belakang. Cuba kita letakkan diri kita yang sudah tahu kita pasti akan mati ditembak dari belakang pada bila-bila masa sahaja. Akhirnya semua ke-7 pegawai tentera askar Melayu dan beberapa orang awam ditembak mati selepas beberapa das tembakan dilepaskan oleh tentera Jepun. Maka syahidlah mereka sebagai saudara Islam yang berjuang mempertahankan negara yang rebah menentang tentera Jepun. Ada seorang orang awam yang berketurunan Cina, iaitu salah seorang daripada mangsa hukuman tembak, bernasib baik kerana tembakan tentera Jepun terkena di lengannya. Setelah ditembak di lengan, mangsa rebah dan pengsan dan ditimbuni oleh tentera Jepun dengan mayat-mayat yang lain kerana tidak menyangka dan tidak perasan tentang ada seorang yang masih lagi hidup. Beliau sangat bernasib baik. Itu adalah seorang jurufoto awam. Apabila mangsa tersedar dari pengsan, beliau terus melarikan diri pada malam apabila keadaan mengizinkan, dan oleh kerana itulah terbongkarnya peristiwa ini. Kenapa mereka kesemua ke-7 pegawai tentera askar Melayu bertindak sebulat suara memilih pilihan ketiga untuk terus beruniform dan masih hendak menentang tentera Jepun? Pendapat dari cucunya sendiri yang bernama Omar Din menyatakan mungkin mereka tidak mahu agama Islam yang diamal oleh rakyat di tanah air diperkotak-katikkan oleh Jepun. Mereka tidak mahu bangsa Melayu dijajah lagi. Mereka tidak mahu kekayaan negara dirampas oleh Jepun. Mereka tidak mahu adat Melayu diubah, dan mungkin mati mereka untuk memberi contoh jati diri anak Melayu yang tidak mengalah sehingga akhir hayat kepada generasi muda. Jika kita di tempat mereka, salah seorang pegawai tentera askar Melayu yang ditahan, apakah pilihan kita daripada ketiga-tiga pilihan yang diberi daripada tentera Jepun? Sila fikir sejenak sebelum memberi pilihan.
apa yang kita fikirkan, apa jua pilihan yang bakal kita pilih, kita akan ditembak mati oleh tentera Jepun kerana mereka tidak boleh dipercayai dan sangat kejam.